Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح حجة الإسلام وبركة الأنام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله وإلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي رحمه الله وإلى شيخنا تونغرو حاجي صالح بن موسى القداحي رحمه الله وإلى شيخنا كياي حاجي عبد الرحيم بن جمال الدين جهري البنجري المكي شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi untuk pengajian kitab Qalbun Salim. Ini syarah kepada kitab Penawar Bagi Hati. Lama juga dah tak datang kat sini nah. Kat mana kita berhenti, kalau mana tuan-tuan yang ingat? Kalau catatan yang paling akhir dekat saya ni, pada muka surat yang paling akhir nah, pada muka surat 155 yang paling akhir, iaitu 9 hari bulan 11. Mungkin ini dah bulan berapa? Bulan 1. Rasa betul dah nah? 155 126 tu dah lepas dah. Saya guna catatan saya dah nah, sebab saya tulis kat sini Masjid Kota Damansara 9 hari bulan 11 2022. Baik, bismillahirrahmanirrahim. 155. Kita patah balik sedikitlah, iaitu banyak bercakap
pada muka surat 154. Siapa yang ada kitab? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengaji tasawuf ini untuk membetulkan diri kita, bukan untuk orang lain. Tidak nah. Kita baca kitab tasawuf niat untuk membetulkan diri kita. Dan ilmu tasawuf ini seperti lampu. Orang yang jauh daripada lampu, kadang-kadang dia tidak tahu hakikat dirinya ada bayang-bayang, sebab dia jauh daripada lampu. Lampu inilah yang disebut sebagai ilmu. Kalau ilmu tasawuf campur lagi dengan guru, maka suluhan ilmu dan suluhan guru. Ketika orang itu mendekatkan dirinya kepada lampu tadi, maka dia akan lihat bayang-bayang sudah mula ada di belakangnya. Makin dekat makin besar bayang-bayang, makin dekat makin besar. Bayang-bayang itu adalah isyarat kepada sifat-sifat madhmumah, kekurangan yang ada dalam dirinya. Kerana gurunya melalui ilmu tasawuf, ilmu hati, akhlak, akan mengoreksi dirinya dalam perkara-perkara yang zahir dan batin. Yang batin inilah yang payah. Contohnya hasad dengan orang, takabur, ujub, tidak sabar, tidak zuhud. Itu. Jadi kalau penyakit zahir, boleh jumpa dengan doktor zahir, hospital zahir. Umpama sakit kepala, pergi jumpa doktor. Jantung, kencing manis, darah tinggi, insya-Allah doktor-doktor yang pakai ini akan bagi ubat yang baik, malah ada yang terbaik. Cuma treatmentnya itu tengoklah kemampuan. Kalau kita mampu, maka lebih power lah ubat yang dibagi dan treatment yang dibagi. Kalau penyakit hati nak cari doktor kat mana? Dia ada doktor juga. Doktor itulah namanya doktor hati. Orang yang membidangi bidang tasawuf, menguasai ilmu tasawuf. Bukan sahaja belajar ilmu tasawuf, tetapi bertasawuf dalam kehidupan. Dia beza nah. Ada orang yang dia belajar tentang sabar, makna sabar, pembahagian sabar, macam mana nak sabar, tapi dia tak boleh nak sabar dalam kehidupan. Dia cuma tahu ilmu tentang sabar, tapi dia tidak boleh sabar. Ini juga yang disebut dia mungkin menguasai ilmu agama, tapi dia tidak beragama dalam kehidupannya. Jadi kita belajar tasawuf ini. Dan kalau tuan-tuan jumpa dengan guru-guru yang mursyid, bersuhbah dengan mereka. Kalau ada tariqat yang baik-baik, yang mu'tabar, bertariqat. Itu bagus untuk mendidik hati kita. Sebab orang yang bertariqat ini, tariqat yang mu'tabar, yang benar, yang tidak ada unsur-unsur yang pelik-pelik, itu banyak sekali dalam Islam. Di Malaysia kita ni pun banyak juga. Nanti kita jadi orang yang berdisiplin. Lepas subuh ada bacaan-bacaan. Paling kurang dalam semua tariqat ada 3 bacaan. 1 istighfar, 2 salawat, 3 kalimah la ilaha illallah. Semua tariqat dalam dunia mesti 3 ni asas. Yang lain tu ada tambahan, supaya kita jadi orang yang istiqamah, mendidik hati dengan amalan-amalan zikir sebegitu.
Itulah tadi kalau kita dekat dengan ulama-ulama sufi, dengan guru-guru yang mengajar ilmu tasawuf, insya-Allah hati kita jadi tenang. Maaf ya, saya mengajar akidah, saya juga mengajar fiqh, dan saya juga mengajar tasawuf. Dia tak sama, dia lain. Kalau kita mengaji tauhid sifat 20, itu kita mengenal Allah melalui ilmu wujud, qidam, baqa sampai habis. Mengaji sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Yang lebih mendalam lagi ta'alluqnya, ta'alluq suluhi qadim, ta'alluq tanjizi hadith, itu semua dipelajari. Tapi itu belum cukup, sebab itu mengenal Allah dengan ilmu. Kita mesti lebih lagi ke depan, iaitu kita mengenal Allah dengan rasa. Contoh, kalau ada orang katakan tom yam di depan masjid Kota Damansara sedap, lalu dicerita sedapnya macam mana, apa ingredient dalam tom yam tadi itu, dengan tom yam campurnya dengan ayam, daging, seafood dan macam-macam. Banyak kali dia cerita dan panjang, tapi dia tak rasa tom yam tu tak sama. Bila dia rasa tom yam tu, tak payah cerita, tak apa, sebab dia dah rasa. Tapi nak kena tahu dulu, ambil information dulu, tom yam di mana letaknya, kat mana kedainya, apa yang harus kita order, gitu. Jadi ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf itu saling lengkap melengkapi. Ilmu tasawuf itu sangat penting untuk memantapkan tauhid. Tapi kalau tauhid tidak mantap, hanya belajar ilmu tasawuf semata-mata, ni bahaya. Dan juga ilmu fiqh, dia longgak, itu bahaya. Jadi kadang-kadang merasa diri naik maqam, tapi sebenarnya yang fardu ain pun tak lepas lagi. Itulah 3 ilmu ini jangan kita kesampingkan. InsyaAllah masjid kita ini menyediakan ada pengajian 3 ilmu ini. Jadi malam ini kita baca tentang tasawuf yang saya sebutkan tadi, untuk diri kita, bukan untuk orang lain, untuk bersihkan diri kita. Jangan sombong, jangan bangga diri. Kalau Allah uji kita dengan banyak harta, maka kita tahu apa tanggungjawab kita tentang harta itu. Kalau tidak, kita pun kena tahu juga siapa diri kita. Bab yang kedua, banyak bercakap, masih lagi cerita tentang sesuatu yang boleh membinasakan. Ketahuilah, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala. Ketahuilah, banyak bercakap adalah perbuatan yang dicela, yang wajib kita jauhi, kerana apabila seseorang banyak bercakap, nescaya akan keluarlah percakapan yang sia-sia daripadanya. Sia-sia ini tak semestinya berdosa, tak semestinya. Sia-sia maksudnya tak ada faedah apa-apa. Cerita bab apa? Contoh, cerita bab permainan, sepanjang-panjang 1 jam cerita bab mainan, yang sesuatu yang tidak menambahkan keimanan, itu sia-sialah tu. Kalau orang dulu dia berjalan dengan kawannya, dilihatnya bangunan tinggi dan cantik dan megah, lalu dia berkata pada kawannya, cuba kamu lihat bangunan yang tinggi, cantik dan megah itu sudah dianggap sia-sia. Kenapa? Bercerita tadi, apa kita dapat? Kawan tu pun tengok apa dia dapat, tak dapat apa-apa, itu pun sudah dikira sia-sia. Bukan dosa lagi, tak, baru sia-sia, lara kita panggil, lara. Contoh, kalau ada orang khutbah Jumaat, lalu orang tu bersembang dengan kawannya, sembang yang bagus, bukan sembang
mengata orang, contoh dia kata diam, diam. Dengan perkataan diam di ketika khatib sedang baca khutbah hari Jumaat, itu namanya sia-sia. Sia-sia maksudnya pahalanya kosong, berdosa tidak, dia bukan cerita tak elok. Itu Islam, itu value added. Prevention is better than cure. Belum buat dosa lagi, Islam dah jaga tu. Masya Allah. Ini Islam ni agama yang tak ada agama yang seperti agama Islam dari segi dari segi baik dan lebih baik. Sebab itu dalam Islam ada istilah dua. Satu baik hasan, tapi ada satu lagi ahsan, lebih baik. Satu lagi fadilat, kelebihan. Satu lagi afdal. Jadi orang Islam dia selalu value added. Baik itu bagus, tetapi nak lebih baik lagi. Contoh, berzikir itu bagus, tapi banyak berzikir itu lebih bagus. Gitu nah. Bersalawat bagus, tapi banyak bersalawat lebih bagus. Itu Islam sampai sebegini. Jadi kalau orang yang banyak bercakap, takut terkeluar percakapan yang sia-sia. Apa yang tak eloknya percakapan sia-sia ni? Percakapan yang sia-sia adalah penyebab hati menjadi gelap, bahkan penyebab hati menjadi mati. Itu baru sia-sia, belum lagi dosa. Kita lihat Imam Malik berkata, kullu syai'in yuntafa'u bi fadlihi illa al-kalam fa inna fadlahu yadur. Segala sesuatu yang berlebih itu baik. Baca Quran bagus, maksudnya yang lebih tu baik. Baca salawat banyak-banyak baik. Solat banyak-banyak, maksudnya solat sunat baik. Apa? Kecuali berlebih-lebihan berbicara. Banyak sangat bercakap kerana ia membahayakan. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la khaira fil hayati illa li ahadi rajulain munsitun wa'in au mutakallimun alim. Tidak ada kebaikan dalam kehidupan kecuali untuk dua orang. Apa? Satu, orang yang diam yang faham, atau orang yang bercakap yang berilmu. Masya Allah. Dia diam, dia faham apa yang orang cakap, dan dia bercakap, dia berilmu apa yang dia katakan. Bukan bercakap kosong saja, tapi ada manfaatnya. Manusia ni kalau bercakap ada dia punya ranking. Satu, dia bercakap kosong semata-mata. Dua, dia bercakap tapi dia komen yang orang, komen cerita tentang orang. Kita nak orang yang bercakap, bila dia bercakap kita nak tunggu apa keluar dalam mulutnya, daripada mulutnya, supaya kita dapat manfaat. Itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bercakap ketika perlu sedikit. Laqad utitu jawami'ul kalim. Aku telah dianugerahkan Allah dengan kalimah yang precise, perkataan yang precise, tapi very deep meaning. Nabi cakap sikit je, tapi very deep meaning. Sahabat bercakap lebih banyak daripada Rasulullah SAW. Zaman tabi'in lepas tu lebih banyak daripada sahabat. Zaman tabi'in lebih banyak daripada tabi'in. Zaman tabi'in lebih banyak tabi'in. Zaman tabi'in lebih banyak daripada tabi'in. Zaman kita ni berapa kali zaman kita ni? Setiap 100 tahun tu kan, itu satu generation. Ini 1444, bermakna kurun yang ke-15. 15 kali tabi' baru tabi'in. No matter. Cakapnya banyak. Kecuali kita sebut tadi, orang yang berilmu, dia tahu dan boleh memberi manfaat.
footnote ke-174 daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam bersabda, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu. Iman seseorang hamba itu tidak akan lurus sehingga lurus hatinya. Nak tengok macam mana iman seseorang, tengok hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Hatinya tidak akan lurus sehingga lurus lidahnya. Wala yadkhulul jannata rajulun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Sesungguhnya tidak akan masuk syurga, maksud tidak terus masuk syurga, jika jirannya tidak selamat daripada kata-kata buruknya. Nah, jaga-jaga kita lah ada jiran. Ada satu ketika sahabat datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercerita tentang seorang perempuan. Hebat perempuan ini, pantang jumpa siang puasa, pantang jumpa malam qiyamul lail. Bukan senang tu. Qiyamul lail tu bukan senang kalau tak bersungguh-sungguh. Puasa lagilah. Inna mara'atan taqumul lail wa tasumun nahar. Sesungguhnya ada seorang perempuan yang qiyamul lail malam dan berpuasa pada siang. Tapi satu je yang kita nak kaitkan dekat sini, walakin tu'dhi jiranaha, tapi dia selalu menyakiti hati jirannya sebelah rumah. Nah, apa Nabi jawab? Hiya min ahlin nar. Hiya min ahlin nar. Dia termasuk ahli neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maksudnya mungkin dosa, kerana dosanya tadi masuk neraka. Sebab syurga itu bersih. Dosa itu seperti najis. Najis kalau di dunia dibasuh dengan air, di akhirat mana ada air? Itu yang dicelup dengan api neraka tu. Kerana itu kita kena ada dua hubungan, hablum minallah dengan hablum minan nas. Bagus hubungan dengan Allah, solat, zakat, puasa, haji, sedekah, dan jangan lupa hablum minan nas, dengan manusia pun baik. Paling-paling jiran sebelah rumah kita tu, dialah yang paling tahu apa yang kita lakukan di luar rumah maksudnya. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu berkata, saya nak cerita sikit tentang beliau untuk jadi i'tibar. Tidak ada orang yang boleh lawan kekayaan Sayyidina Uthman bin Affan. Kayanya Masya Allah. Beliau ini dalam perang Tabuk itu sangat challenging. Sebab dua sebab. Satu, sangat jauh daripada bumi Madinah. Yang kedua, waktu itu cuaca panas. Mungkin yang ketiga tambah lagi, kurma baru masak, jadi tak sempat nak dipetik. Jadi kewangan nak finance perang ni tak berapa nak ada. Nabi ni atas mimbar, yang tu tak ditutup memang warna memang gitu. Oh, saya nampak di sini macam ada warna merah tu, takut on. Betul tak? Memang gitu. Masya Allah. Seorang tak angkat, bukan kerana orang Islam lokek, tak. Belum lagi panen, belum lagi dipetik kurma. Ana ya Rasulullah. Sayyidina Uthman yang angkat tangan. InsyaAllah saya sediakan 100 ekor unta, siap dengan pelana, siap dengan kelengkapan perang. Approximately satu tu harganya RM5,000 satu unta tu. Dan beliau akan infak 100 ekor unta. Situ saja dah RM500,000. Kemudian
Nabi tanya lagi, mungkin siapa lagi yang nak finance perang kita ni, nak infak? Seorang tak. Beliau kali kedua, ana ya Rasulullah, saya akan sediakan 100 ekor unta siap dengan pelana perang dan sebagainya. Itu saja sudah 1 juta. Dan Nabi kali ketiga, siapa lagi? Mungkin tak ada juga. Beliaulah yang angkat tangan, ana ya Rasulullah, 100 ekor unta, pelana dan kelengkapan perang. 1.5 juta. Itu belum lagi Nabi keluar, Nabi turun daripada mimbar, sampai Nabi bagi tahu, la yadurru Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm, tidak ada yang memudaratkan Uthman apa yang beliau buat hari ini. Bukan senang bagi duit ni. Kalau orang minta tolong dengan tenaga, insya-Allah boleh. Doakan saya, insya-Allah doa boleh. Tuan Haji silakan 1,000 demam seminggu. Bukan senang. Nah, duit ni bukan senang. Zuyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Memang manusia suka dengan duit ni. Nah, itulah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, masya-Allah. Kubur beliau kebanyakan ulama mengatakan dekat Jannatul Baqi'. Kubur yang paling tengah 130 meter. Nah, kalau kita masuk pintu Baqi' tu, kubur Baqi' nah, 30 meter kat depan tu, situ adalah kubur anak-anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dah cerita dulu kat sini ni. Nanti saya cerita kemudian. Setiap satu tu biarlah kita tahu, Tuan Haji, datuk-datuk, datin, nah, yang pergi ziarah, datin tak boleh, datuk-datuk, nah, yang ziarah tu, biarlah tahu ni siapa, ni siapa. Nah, jangan pergi kat sini tanya, kalau tanya dengan yang berkelubung sebelenang merah ni, kalau tanya man hadha, kalau cakap Arab lah, man hadha, whose grave is this, ataupun dia cakap Melayu pun mana dia, ini siapa? Jawapannya apa? Wallahu alam. Dia gitu. Tanya ni, maksud saya kubur yang ada 4. Dia kubur dia banyak situ, kubur yang ada 4 segi. Nah, insya-Allah kita boleh sebut satu-satu, insya-Allah kita hafal. Tapi malam ni jangan dulu sebab masa tak apa nak cukup. Ni siapa? Wallahu alam. Ni siapa? Serantau-rantau semua wallahu alam. Ni cerita mutawif dengan saya ni. Dia cerita, dia pergi kat Bakar. Semua wallahu alam. Dia pun mai tanya dengan mutawif daripada Indonesia nah. Dia tanya dengan Ana Ustaz. Jadi semua dia tanya. Ini semua wallahu alam. Dia pun tanya, adakah sahabat Nabi nama wallahu alam? Semua wallahu alam. Walhal kita tahu tang ni apa nah. Sini Imam Malik nah dengan gurunya Imam Nafi'. Kemudian 20 meter ke depan itu ada anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya cerita kemudian. Sayyidina Uthman bin Affan 135 meter daripada situ ke depan, tengah-tengah kubur Sayyidina Uthman bin Affan. Tapi kalau tanya orang situ, dia kata ada tempat lain, tak apa, biar dia lah. Ni guru kita, nah, alhamdulillah. Dulu kat sana tu dia macam bangunan-bangunan, tapi dah di-demolish sampai kita tak tahu dah. Alhamdulillah, Allah kekalkan dalam ingatan dada-dada para alim ulama sehingga kita tahu ni siapa nah. Apa kata beliau? Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Terlalu inginkan dunia adalah kegelapan kepada hati, dan bersungguh menginginkan akhirat adalah cahaya kepada hati. Sebab itu beliau antara orang yang paling kaya di bumi Madinah, termasuk Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Dia punya infak tu luar biasa. Infak luar biasa. Sebab walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Apa sangat dunia ni? Dunia akan ditinggalkan, mau tak mau. Harta akan ditinggalkan, kecuali harta yang baik-baik. Dia memberi kebaikan pada seseorang itu, yang namanya sedekah, yang namanya infak.
charity, itu semua akan bagi kebaikan kepada orang yang mendermakan hartanya itu. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, alhamdulillah saya ziarah kubur beliau dekat Mesir, dekat Qahirah. Beliaulah yang menulis kitab Al-Hikam yang sangat terkenal. Rasanya di sini ada yang baca Al-Hikam, kitab Hikam tu. Min alamati mautil qalbi, termasuk dalam tanda-tanda matinya hati, kata beliau, adamul huzni ala ma fataka min at-ta'at, ialah tidak berasa sedih atas apa yang engkau tidak lakukan dari ketaatan-ketaatan. Contohnya, dia terlepas solat sunat, dia rasa something dalam dirinya, itu tanda bagus. Orang bersedekah, contoh hari Jumaat kan, tabung tu terlepas, orang dah tutup dah, apa sahaja kebaikan dia rasa terlepas, sedih sekali, itu tanda bagus tu. Tapi kalau dia tidak rasa sedih, itu tidak bagus. Itu yang kita cerita sekarang ni, tak sedih apa-apa pun, tak baca Quran satu hari, nothing dalam dirinya, biasa ya. Walau kalau orang-orang yang beramal, satu juzuk khatam, KPI dia setiap hari, tak pun setengah juzuk. Jadi dia usaha untuk buat. Dia tahu dia tak kuat, tapi dia akan istiqamah, ada target dia. Ma la yudraku julluh la yutraku kulluh, kaedah. Apa yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kalau Imam Syafi'i khatam Quran 30 juzuk sehari 30 juzuk, daripada suratul Fatihah sampai surah An-Nas, 30 juzuk. Tu masya-Allah. Kita kalau dapat buat lagu tu, masya-Allah lah. Saya belum dengar lagi lah the entire Kota Damansara ni, tak dengar lagi lah Abang Haji. Satu hari khatam ulang qul huwallahu ahad 3 kali tu mungkin ada Jangan lupa semua tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk semua. Dulu saya dah ajak kat sini, kalau kata tak boleh nak banyak sangat, 3 surah ni jangan tinggal lah. Satu, Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insan, sampai habis. Ulang 2 kali. Ingat yang saya sebut, ulang 2 kali. Al-Kafirun ulang 4 kali. Al-Ikhlas ulang 3 kali. Nabi yang sebut, bukan saya. Idza zulzilat ta'dilu nisfal Quran. Sekali baca Az-Zalzalah tapi sampai habislah, itu seperti membaca 1/2 Quran. Tu yang kita ulang 2 kali tu. Boleh tak? Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Quran. Qul ya ayyuhal kafirun, sekali baca seumpama membaca 1/4 Al-Quran. Tu yang ulang 4 kali tu. Wa qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Quran. Dan qul huwallahu ahad itu sekali baca seumpama baca 1/3 Quran. Tu yang ulang 3 kali. Boleh diingat tadi nak? 1 Az-Zalzalah 2 kali. 2 Al-Kafirun. Berapa tadi Abang Haji? 40. Nanti biru muka nanti. 4 Kemudian qul huwallahu ahad 3. Paling kurang lah. The more the better. Lagi banyak lagi bagus. Dah kita tak berapa nak boleh, jangan sampai tak buat lah. 3 tu jangan 3 sama. Baik. Apa lagi tanda dia? Wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujuhiz zallat. Dan tidak menyesai atas apa yang engkau telah lakukan daripada perkara-perkara yang mengelincirkan, iaitu melakukan dosa. Orang yang melakukan dosa ada 2 keadaan. Kalau dia melakukan dosa kerana syahwat, dia tak kuat, mungkin dia berada di negara yang minoriti orang Islam, ataupun dia berada jauh daripada keluarganya, suasana tidak kondusif,
suasana tidak elok, lalu dia buat maksiat. Dia buat benda tu kerana syahwat. Di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani mengatakan, ulama mengatakan, kalau begitu diharapkan ada pengampunan daripada Allah. Tapi jangan buat dosa kerana sombong. Buat dosa kerana sombong itu ditakuti tidak ada pengampunan daripada Allah. Kenapa? Kerana kalau kerana sombong, iblis lah. Iblis tu kan buat maksiat kerana sombong. Dia rasa dirinya lebih baik daripada Adam. I'm better than Adam. Kenapa? Kerana saya dijadikan daripada api, Adam dijadikan daripada tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Ni dosa sombong. Dia buat dosa kerana sombong. Kerana itu jadi dia, kalau ni sebut dalam ni kalau dia terbuat dosa lalu dia menyesal, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa dia. Tapi dosa yang dilakukan itu kerana apa? Syahwat, bukan kerana kesombongan. Segeralah minta ampun pada Allah. Kita ni kan selalu diuji zaman sekarang ini dengan internet, dengan WhatsApp, dengan Facebook, macam-macam lah. Kadang-kadang iman kita tu jadi macam qalbun. Qalbun ni hati. La yusammul qalbu illa litaqallubihi. Tidak disebut hati melainkan kerana dia berbolak-balik. Taqallub ni letak bolak-balik. Bolak-balik. Sekejap atas, sekejap bawah, dia tak apa nak kuat iman tu. Kalau dia bersama dengan orang yang baik, datang majlis ilmu macam ni, dengan ceramah macam ni, semangat. Tapi nanti bila dah balik kat rumah seorang-seorang pula tu, lain pula cerita dia. Environment itu sangat penting. Sebab itu sangat hebat Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf, tuan-tuan tahu cerita ni kan, ketika digoda oleh Zulaikha. Kalau tak kuat iman, itu memang jatuh ke lembah maksiat. Maaf ya, ni bukan sikit-sikit ni. Ini ajakan untuk berbuat, maaf ni, berbuat zina. Satu, Nabi Yusuf ketika itu berada jauh daripada keluarga. Keluarga baginda berada di Kan'an, iaitu dekat Palestin. Nabi Yusuf kan berada di Mesir, berapa jauh tu? Satu, jauh daripada keluarga. Dua, beliau itu berada di dalam istana yang dikunci. Wa ghallaqatil abwab, dan Siti Zulaikha menutup pintu-pintu. Kalau istana ni kan ada entrance, tutup, ada pintu depan, tutup, ada pintu bilik, tutup, pintu rumah, tutup, pintu bilik. Itu kan suasana yang encourage untuk berbuat itu. Tiga, Zulaikha ketika mengajak tu, dia bukan guna bahasa yang ada kiasan-kiasan, tak, direct. Wa qalat haytalak, dan dia mengatakan mai depan saya. Maksud kata bukan berpantun-pantun, bukan pada ni bahasa direct. Empat, Siti Zulaikha sangat cantik orangnya dan suasana yang lain. Tapi akhirnya Nabi Yusuf qala ma'adallah, aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita adan dulu ya, lagi kita sambung dalam 15 minit. Masuk dah kan?
لا إله إلا الله اللهم ربنا Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ikut yang di meja saja ni, kuliah maghrib hanya sehingga adzan waktu isyak saja. Nah, kalau begitu kita berhenti kat sini dan kita sambung bulan depan insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya rabbi bijahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi